budak muda kan, muka macam perempuan, lelaki tapi tak boleh, haram hukumnya. Bahkan boleh jadi adalah sebahagian atau kebanyakan daripada mereka lebih cantik daripada kebanyakan kaum wanita sendiri. Ni tak ada kaitan dengan sajat, tak ada. Sajat tu dah tua. Hak yang sahih lagi yang terpilih di sisi para ulama, dan sesungguhnya telah menaskan, iaitu mengatakan dan menetapkan atas haramnya oleh Imam Syafi'i, dan ramai lagi daripada ulama-ulama yang telah menetapkan tentang pengharamannya. Dan dalilnya ialah firman Allah SWT, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai orang yang beriman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka mencegah pandangan mereka daripada memandang perkara-perkara yang haram. Tengah baca Quran, tengok muka amrat, lagi tak boleh. Tengah baca Quran, main handset pun tak boleh. Tengah baca Quran, tengok lelaki yang cantik pun tak boleh. Begitu sekali nak kena dijaga. Dan kerana bahawasanya anak lelaki yang muda amrat itu pada makna perempuan, yakni sama dengan perempuan. Budak muda kan, muka macam perempuan, lelaki tapi tak boleh, haram hukumnya. Bahkan boleh jadi adalah sebahagian atau kebanyakan daripada mereka lebih cantik daripada kebanyakan kaum wanita sendiri. Ni tak ada kaitan dengan sajat, tak ada. Sajat tu dah tua. Dia muda-muda lagi, dia dah cantik dah. Tengok muka budak lelaki tu, budak lelaki tapi cantik mukanya. Ni lebih lagi jambu ni. Jambu ni lama-lama dah jadi jembatu. Ni biasa jambu lah, jambu air tu. Jambu air. Jadi nak kena hati-hatilah. Dan ada kemungkinan berlaku sebab-sebab yang boleh meragukan dan lebih mudah untuk menuju kepada jalan kejahatan pada haknya berbanding dengan kejahatan pada hak wanita, maka adalah pengharamannya adalah lebih aula lagi. Maka pengharaman amrat ni, tengok amrat ni lebih utama daripada pengharaman kepada wanita, hak wanita tu sendiri. Bukan kata hak wanita boleh kita tengok sebarangan, tak, maksudnya lebih lagi kena berjaga-jaga, sebab ruang fitnah tu lebih terbuka sebenarnya. Ni di asrama asrama lelaki sepenuhnya ni nak kena jaga-jaga kan. Tu yang takut-takut kita, na'udzubillah lah, maka berlakulah benda-benda yang tak sepatutnya. Antaranya berlakulah benda-benda macam ni, buat dan sebagainya tu, na'udzubillah. Dan antaranya bermula dengan benda-benda macam ni lah kan. Nampak muka cantik sikit, campur sikit, mula rapat-rapat. Dalam Islam dah ingatkan dah, tengok pun tak boleh. Tengok pun tak boleh kalau tak ada tujuan. Tanpa tujuan pun tidak boleh kita tengok. Tampak dalam keadaan tak ada fitnah pun macam ni, umum ramai-ramai ni kan. Tengok contoh dia tengok muka Hafizian, contoh bukan Hafizian jambu tak kan. Contoh macam Hafizian macam Amrod, tak boleh tengok muka dia tiba, kenapa kau tengok muka aku cantik, aku tengok ciptaan Allah SWT ni, masya-Allah kan? Tak boleh. Salah. Bahaya, boleh menjurus kepada fitnah yang lebih besar, kepada kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Dan kata-kata ulama as-salaf pada menjauhkan daripada mereka adalah tidak terhingga banyaknya. Banyak ulama-ulama salaf terutamanya banyak menetapkan tentang hukum-hukum tentang perlunya kita menjauhi diri daripada amrat ni. Dan sesungguhnya mereka menamakan amrat, anak lelaki muda molek ini, dengan al-antan, iaitu perkara-perkara yang busuk, kerana mereka cemar dan jijik pada syarak. Pada syarak bukan bermaksud kita perlu menjauhi orang macam ni, cuma kena perasaan tu kena jaga. Ada pun memandang kepada mereka ketika berjual beli, ada urusan ketika mengambil dan memberi, dan ketika berubat dan mengajar, dan seumpamanya pada tempat-tempat yang diperlukan, maka harus ataupun boleh kerana darurat.
tetapi orang yang memandang hendaklah memadai dengan kadar hajatnya juga. Tengok amrat ni. Masuknya dalam kitab Tibyan ni dihuraikan panjang sikit bab ni. Betapa pentingnya. Ni siapa nama? Amir. Ashraf tu Amir. Ashraf tu Amir. Belakang Amir. Mana satu adik, mana satu abang? Awak abang adik. Awak Amir tadi Ashraf. Dekat kening Oh, kat kening membezakannya. Tetapi orang yang memandang hendaklah memadai dengan kadar hajat. Tidak boleh ia memanjangkan pandangannya tanpa darurat. Sekali. Ini memandang amrat tau. Amrat, memandang lelaki, budak lelaki yang cantik. Kalau memandang perempuan lagilah, sama juga dia punya keadaannya. Kan? Memandang dekat dalam Instagram, memandang wajahnya, gambar kan? Lagi tak boleh. Dan demikian juga guru hanya yang harus baginya memandang setakat yang perlu kepadanya juga. Begitu juga pada guru. Guru pun kalau ada anak muridnya yang amrat, maka pandang setakat yang perlu saja. Yang perlu saja. Dan haram ke atas mereka semuanya melihat dengan syahwat dalam semua keadaan. Tengok muka budak lelaki, tengok dengan syahwat, maka haram hukumnya. Dan ini tidaklah dikhususkan kepada amrat sahaja, bahkan haram atas setiap mukallaf memandang dengan syahwat kepada setiap orang, sama ada lelaki mahupun perempuan. Maksudnya kalau bukan amrat sekalipun, tengok-tengok pandang muka Syahmi, timbul keinginan, haram hukumnya, tak boleh. Contoh, nampak muka Rabu, tengok pandang Rabu. Contoh kan. Tengok pandang muka Rabu sekarang. Timbul keinginan berdosa, tak boleh tengok dia. Rabu yang sempat jadi hari Khamis pula. Besok Rabu. Dan ini hendak tiadalah dikhususkan kepada amrat saja, bahkan haram ke atas setiap mukallaf memandang dengan syahwat kepada setiap orang, sama ada lelaki maupun perempuan. Dan sama ada perempuan mahramnya atau lainnya, melainkan isteri atau hamba perempuan yang memiliki istimta', iaitu bersedap-sedap dengannya, sehingga berkatalah ashab ulama kami, haram memandang dengan syahwat kepada mahramnya, iaitu orang-orang yang haram nikah dengannya, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya dan ibunya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu di antara benda yang kita haram untuk memandang dengan syahwat. Begitu juga walaupun dia mahram kita. Mahram kita contoh anak perempuan kita, ataupun ibu kita, kakak kita, adik perempuan kita, mahram kita ni, haram kita memandang dengan pandangan syahwat. Mana yang tak haram pandangan syahwat? Dengan isteri. Dengan isteri tak haram, pahala lagi. Ni tak boleh cerita lebih-lebih, bahaya. Bahaya cukup sekadar itu saja. Nanti ada yang minta berhenti, tak tahu dah kahwin dah. Berapa jam? Dan terakhir, dan wajib atas orang-orang yang hadir majlis pembacaan Al-Quran, apabila mereka melihat sesuatu daripada perkara-perkara mungkar yang tersebut atau lainnya, bahawa hendaklah mereka menegah daripadanya mengikut sekadar mungkinnya, dengan tangan bagi mereka yang berkuasa, dengan lidah bagi mereka yang lemah, dengan tangan yang lemah dengan tangan dan kuasa yang dengan lidah bagi mereka yang lemah, dengan tangan dan kuasa yang ia dengan lidah, dan jika tidak kuasa juga maka hendaklah ia mengingkarinya dengan hati. Dalam majlis bacaan Al-Quran contohnya, ada majlis, maka datanglah ada amrat ataupun benda-benda mungkar, bukan amrat lah, benda-benda yang mungkar. Benda-benda mungkar ni maksudlah ada perempuan tak pakai aurat dan sebagainya ke. Bagi orang yang ada kuasa, maka dia kena gunakan kuasanya untuk tegah benda tu.
Kalau dia kuasanya setakat dengan ada kemampuan lidah, maka kena suarakan dengan lidahnya, kan? Tunjukkan ketidaksetujuan dia dalam kemungkaran tersebut. Tak boleh juga tak ada kemampuan, lemah, paling tidak dengan hati, ingkarkan benda tu dengan hati. Itu saja. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan sekadar perkongsian kita pada tengah hari ini, apa yang penting ialah kita menjaga adab kita, tidak bermain-main dan memberi fokus ketika mana sedang membaca Al-Quran di dalam majlis ataupun kita sedang mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita ni banyak mendengar ayat Al-Quran, kita tengah duduk, kawan kita baca ayat Al-Quran, kita kena dengar baik-baik. Ataupun kita sedang baca Quran, kawan kita kena dengar apa yang kita baca. Ini antara benda adab yang kita perlu jaga semasa kita sedang membaca Al-Quran. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sama-sama kita dapat kita amalkan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aku lakukan astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengok tasbih kafarah satu. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jazak. Minumlah Tanwir Koko terbaik.